Okey, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar ni kalau lihat secara teori dia dan teori secara secara umum, lebihan pengguna ataupun simbol dia CS, dia merujuk kepada perbezaan antara harga yang pengguna sanggup bayar dengan harga yang sebenarnya dibayar oleh pengguna. Iaitu apabila kita membeli satu barang, kalau kata anda membeli satu barang, harga barang tersebut katalah RM1, anda bayar RM1. Harga barang yang dipamerkan tu, harga barang yang dilabelkan RM1, anda bayar RM1. Itu ialah harga yang sebenarnya anda bayar. Tapi kita bagi seorang pengguna, ada kalanya walaupun harga barang tersebut RM1, kita sebenarnya boleh bayar, sanggup bayar lebih daripada harga tersebut. Sebab tu harga barang di kebanyakan kedai, barang yang sama tapi dijual pada harga yang berbeza-beza. Contohlah katalah harga barang A. Saya ambil contoh harga barang A. Harga barang A. Okey, harga dia RM1. Anda pergi pada kedai yang pertama RM1. Ada tempat kedai lain, mungkin kalau pasar raya kedai kecil, kedai runcit, mungkin dijual RM1.30. Kita beli juga. Kalau anda pergi stesen kedai-kedai 24 jam, barang tersebut barang yang selalunya di tempat tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi sedikit berbanding dengan kedai-kedai yang biasa. Mungkin katalah harga barang dia dah jadi RM1.50. Barang yang sama, kualiti yang sama tapi harga dia berbeza-beza. Kita beli juga. Ada sebab yang menyebabkan anda perlu beli. Sebab tu itu yang menyebabkan antara faktor yang menyebabkan harga barang tersebut boleh berbeza-beza. Jadi sebab apa? Kenapa anda masih beli? Harga RM1 pun kita beli RM1.30 pun kita beli, RM1.30 pun kita beli. Sebab apa? Kita ada setiap pengguna ni dia ada tingkat harga yang dia sanggup bayar terhadap barang satu barang. Dan perbezaan tersebut harga yang sanggup dibayar oleh pengguna ni bagi setiap pengguna dia berbeza-beza. Hanya anda saja yang tahu berapa yang anda sanggup bayar ke atas harga barang tersebut. Anda akan beli barang tersebut kalau anda sanggup bayar barang tersebut. Walaupun macam kes ni, dalam contoh ni, anda tahu harga biasa dia RM1. Tapi bila pergi pada kedai tertentu, anda bayar RM1. Harga dia RM1.50, anda masih beli. Maksudnya apa? Harga yang anda sanggup bayar bukan RM1, tapi ialah lebih daripada RM1. Dalam contoh ni mungkin RM1.50. Jadi perbezaan di antara harga yang pengguna sanggup bayar dengan harga yang sebenarnya pengguna bayar ni, itu yang dinamakan sebagai lebihan pengguna, consumer surplus. Begitu juga bagi pihak pengeluar. Bagi pihak pengeluar, lebihan pengeluar ataupun producer surplus ialah perbezaan di antara, kalau saya lihatkan sini, perbezaan antara harga yang pengeluar sanggup terima dengan harga yang sebenarnya diterima. Bagi seorang pengeluar, kalau saya lihat satu contoh tadi, pengguna ni pengeluar, katalah kita ambil contoh, pengeluar tersebut dia letak harga barang, dia letak harga barang RM1 tadi. Kita sebagai pengguna kita bayar RM1. Itu ialah harga yang diterima. Harga yang sebenar diterima oleh pengeluar. Itu harga jualan dia. Itu yang dia harga dia sanggup, harga yang sebenarnya diterima. Tetapi bagi pengeluar, harga yang dia ada satu level tingkat harga yang lagi rendah daripada RM1 yang dia sanggup terima. Iaitu kalau harga tersebut turun pada tingkat harga tersebut, dia masih nak jual. Kalau turun lagi, mungkin dia tak nak jual. Contohnya katalah pengeluar ni sebenarnya dia sanggup terima kalau harga tersebut turun sampai 50 sen, RM50. Katalah daripada RM1 jadi RM50. Kalau harga turun 90 sen, dia masih jual. Turun 80 sen masih jual. Turun 70 sen masih jual. Turun 50 sen masih jual. Turun lagi daripada 50 sen, dia dah tak nak jual barang tersebut, mungkin ada sebab-sebab macam rugi dan sebagainya. Jadi 50 sen ialah harga yang pengeluar tersebut sanggup terima. Sanggup terima. Sebab tu dalam konteks harga barang, ada kalanya awak tengok dalam keadaan biasa barang tersebut dijual pada harga RM1. Tapi dalam keadaan tertentu, musim perayaan dan sebagainya, pengeluar turunkan harga barang tersebut dengan kadar ada kalanya sampai 70%, sampai 80%. Maksudnya apa? Itu dah range dia bagi julat bagi harga yang sanggup diterima oleh pengeluar. Jadi perbezaan di antara harga
yang pengeluar sanggup terima dengan harga yang pengeluar sebenarnya terima, itu yang dinamakan sebagai lebihan pengeluar. Ini secara teori. Apa yang dimasukkan sebagai lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. So, macam mana kita nak kira lebihan pengguna dan lebihan pengeluar ni? Okey, untuk mengira kita perlukan ilmu matematik. Sebab tu kita perlukan ilmu matematik. Dan bila kita lukis tadi, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, dia adalah luas kawasan berlorik yang saya simbolkan sebagai CS dan PS ni. CS lebihan pengguna, PS lebihan pengeluar. Kelok yang warna biru ni kelok permintaan, mewakili pengguna. Kelok penawaran ialah kelok yang warna merah ni ialah kelok penawaran, mewakili pengeluar. Jadi, katalah saya pilih satu tingkat harga, iaitu pada tingkat harga keseimbangan. Kita dah buat dalam topik yang pertama, iaitu tingkat harga keseimbangan PE dengan PE dan QE. Jadi, harga sebenar yang diterima oleh pengguna ialah PE. Yang dibayar oleh pengguna ialah PE. Harga sebenar yang diterima oleh pengguna, saya ulang balik harga sebenar yang dibayar oleh pengguna sama dengan harga sebenar yang diterima oleh pengeluar. Itu harga keseimbangan PE. Jadi, perbezaan antara kelok permintaan dengan garisan PE adalah lebihan pengguna kawasan yang berlorik, iaitu luas di antara kelok permintaan dengan garisan harga PE. Begitu juga bagi pengeluar. Perbezaan di antara PE dengan kelok permintaan, iaitu luas kawasan yang berlorik, itu yang dinamakan sebagai luas kawasan berlorik, iaitu antara PE dengan kelok penawaran yang berwarna merah tu, itu dinamakan lebihan, itu yang dinamakan sebagai lebihan pengeluar. Jadi untuk mengira lebihan pengeluar, dia sama dengan luas di bawah kelok. So, bagaimana nak kira dia? Kita dah tahu kawasan dia, sekarang kita nak kira. Kita nak gunakan kaedah pengamilan. Okey, kaedah pengamilan secara detail seperti yang saya tunjukkan yang di bawah ni. Okay, sekarang saya nak tunjukkan satu persatu lebihan pengguna dengan lebihan pengeluar. Kita kena adjust sikit. Okay, katalah saya lukis balik kelok tersebut. Okay, saya nak ambil lebihan pengguna saja, supaya awak boleh faham. Lebihan pengguna, katalah ni tingkat harga PE. Jadi PE, QE. Okay, tadi kita kata lebihan pengguna adalah kawasan yang warna biru ni kan. Saya lukis yang warna biru, kawasan yang warna biru ni. Ini lebihan pengguna. Faksi melintang Q, faksi menegak P. Okay, jadi lebihan pengguna CS ialah kawasan yang warna biru ni. Kawasan yang warna biru iaitu di antara luas antara kelok permintaan dengan garisan harga. Kalau saya gunakan konsep pengamilan, apa yang saya perlu buat kalau kita buat konsep bawah kelok, saya perlu kamilkan antara A dan B. A dan B ialah nilai X. Sekarang nilai X digantikan dengan Q. Daripada Q sama dengan kosong. Di sini kan, datu Q sama dengan kosong. Sehinggalah nilai QE. Jadi saya perlu kamilkan kelok permintaan. Daripada Q kosong sehingga QE. QE itu dia jadi nilai. Okey. Jadi bila saya kamilkan, saya nak kamilkan siapa? Saya kamilkan fungsi permintaan. Saya tulis D, DQ. Fungsi permintaan terhadap Q. Dan bila saya kamilkan, saya buat begini. Apa yang saya dapat, saya bukan sekadar dapat kawasan yang warna biru tu. Saya dapat luas kawasan antara kelok permintaan dengan paksi Q. Saya akan dapat katalah kawasan kawasan yang berwarna biru tu dengan kawasan yang berwarna putih. Iaitu kalau saya tulis, katalah ini kawasan CS, A, saya buat gini A, B. Saya dapat kawasan A campur B. Saya akan dapat keseluruhan sekali sebab luas di bawah kaedah pengamilan dia akan mengira luas di bawah kelok. Tapi saya nak kawasan A saja, betul tak? Saya nak kawasan A saja. Bila saya kamilkan, saya dapat kawasan A dan B. Jadi saya akan tolak dengan B. Kawasan A tu saya kena tolak dengan B. Jadi untuk B sama dengan apa? B ialah satu kawasan segi 4, luas segi 4 iaitu PE jarak dengan QE. Jadi
saya perlu adjust formula ni, iaitu saya perlu kamikan kosong hingga QE dalam contoh ni bagi fungsi permintaan DQ. Ni kamikan. Kemudian tolakkan dengan kawasan B tadi, PE, QE. Ni untuk barulah kita dapat kawasan A, iaitu CS, kawasan consumer surplus. Dia kena adjust sikit, iaitu anda ada bahagian PE, QE ni. PE darab QE. Seperti yang saya tulis dalam nota ni. Ni dia ada part ni. Tolak PE, QE. Selain daripada kaedah pengamian luas yang biasa. Konsep yang sama bila saya buat untuk lebihan pengeluar. Lebihan pengeluar Q, kita masih ada QP. Kelok lebihan, kelok penawaran seperti ni. Katalah saya pilih pada tingkat harga PE tadi. PE, QE. Ini kawasan dia. Kalau gunakan konsep pengamian, kalau kita gunakan konsep pengamian, saya perlu kamikan antara kosong hingga QE ke atas fungsi penawaran DQ. Apa yang saya dapat? Kaedah pengamian ialah luas di antara kelok S dengan faksi melintang, dengan faksi Q. Iaitu kalau saya labelkan, sebelum tu lebihan pengguna. Kawasan yang warna merah ni kan. Lebihan pengguna kawasan yang warna merah, ini adalah kawasan CS. Bila saya kamilkan fungsi S daripada kosong ke QE ni, kosong ke QE, kosong ke QE, apa yang saya dapat ialah luas di antara kelok S dengan kelok S dengan faksi Q. Iaitu katalah luas kawasan yang warna putih ni. Katalah di sini saya letak, lagi sekali saya letak sini B. Yang kita nak yang warna merah A tu. Saya dapat B. Yang saya nak A, tapi saya dapat B. Kalau gunakan kaedah pengambilan. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya perlu adjust. Saya ada kawasan A campur B. Tengok kawasan A campur B tu. A campur B ialah kawasan segi empat tepat. Iaitu PE darab QE. Jadi saya perlu tolakkan dengan kawasan B. Kawasan B tadi ialah kamiran kosong hingga QE bagi fungsi permintaan DQ, barulah saya akan dapat ini, dinamakan producer surplus. Jadi itu dia adalah PS. Dia macam terbalik sikit dengan fungsi dengan lebihan pengguna. Jadi kalau lihat rumus dia, sebab tu di depan ni saya tulis PE darab QE. Jadi dalam konsep lebihan pengguna, rumus kamiran tentu untuk mencari luas tu perlu ubah sesuai sikit supaya kita boleh dapat luas kawasan blowhead, luas lebihan pengguna dan lebihan pengeluar yang dikendaki. Cuba kita lihat satu contoh. Contoh 7.310. Saya ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran masing-masing seperti berikut. P sama dengan 100 tolak 0.5 Q kuasa 2 dan P sama dengan 50 campur 1.5 Q kuasa 2. Kedua-duanya berbentuk kuadratik. Soalan A, kirakan tingkat keseimbangan pasaran. Ini soalan topik yang pertama, topik fungsi. Kita dah kira. Saya andaikan anda dah tahu, iaitu pada titik keseimbangan D sama dengan S. Samakan kedua-dua fungsi tersebut. Jadi anda samakan, anda akan dapat Q sama dengan 5, harga keseimbangan sama dengan 5, kuantiti keseimbangan sama dengan 87.5. Adik kita dah buat dalam topik yang pertama. Kemudian B, lukiskan kelok permintaan dan kelok penawaran tersebut dan tunjukkan tingkat keseimbangan. Ini dalam topik yang pertama. Jadi ini kelok permintaan dan kelok penawaran yang berbentuk kuadratik. Nampak bentuk dia melengkung. Anda tak boleh tulis lukis dia dalam bentuk garisan lurus seperti ini. Kalau lukis dalam bentuk garisan lurus seperti ini, salah. Dia mesti dalam bentuk melengkung kerana dia adalah fungsi kuadratik. Dan dia hanya wujud di kawasan P positif dan Q positif. Dan saya dah tunjukkan, kita dah kira tadi Q kuantiti keseimbangan 5
harga keseimbangan 87.5. Ini contohnya saya dah berikan di sini. Berapakah lebihan pengguna pada tingkat keseimbangan? Lebihan pengguna pada tingkat keseimbangan pasaran. Di mana lebihan pengguna dia? Lebihan pengguna ialah luas kawasan. Kalau saya labelkan ni, luas kawasan yang berwarna biru ni. Ini adalah CS. Okay, macam mana nak kira CS? Okey, kalau lihat dalam rumus tadi, dalam kerjanya ada di sebelah, iaitu kamikan daripada Q0 sehingga Q5 bagi fungsi permintaan. Apa fungsi permintaan? 100 tolak 0.5 Q kuasa 2. Kemudian kita perlu tolakkan dengan tadi P 87.5 darab dengan 5. Dan selesaikan. Seperti yang ditunjukkan dalam muka surat yang ke-20 yang ke-25 ni. Ini jalan kerja dia. Iaitu kamikan fungsi tersebut daripada 0 hingga 5 bagi fungsi permintaan tolak dengan PE darab QE dan selesaikan consumer surplus dia ialah jawapan dia mesti dalam RM 41.67. Ini jalan kerja saya dah tunjukkan di sini. Saya perlu berhati-hati apa tolak apa dan jangan lupa bahagian ni. Dia ada bahagian PE darab QE. Dan kita selesaikan dan jawapan dia mesti dalam bentuk RM, iaitu dia mesti sentiasa positif. D, berapakah lebihan pengeluar pada tingkat keseimbangan? Mana lebihan pengeluar? Lebihan pengeluar dia tentu kawasan yang di bawah ni, yang berwarna yang saya highlightkan berwarna merah ni. Okay, jadi untuk lebihan pengeluar, apa rumus dia? Kita tahu tadi dia ada PE darab QE 87.5 harga keseimbangan darab dengan kuantiti keseimbangan 5 tolak dengan kamikan daripada 0 hingga 5. Kali ini bagi siapa? Bagi fungsi penawaran 50 campur 1.5 Q kuasa 2 DQ. Dan selesaikan. Seperti yang ada dalam muka surat yang ini, lebihan pengeluar yang perlu di-highlightkan ialah part ni, PE darab QE daripada 0 hingga 5. Dan bila anda selesaikan lebihan pengeluar dia juga dalam RM, jawapan dia mesti dalam RM positif RM 100, RM 125. Okey, itu cara untuk mendapatkan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Jadi anda perhatikan, tulis balik, buat semula latihan ni untuk anda faham dia punya maksud lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Dalam kerja dia saya dah tunjukkan secara penuh di sini. Okey, muka surat yang lain. Okey, contoh-contoh tambahan untuk anda, saya tinggal untuk anda, begitu juga untuk latihan kendiri. Saya anda buat sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan final nanti yang kita akan buat secara online.